Datuk Yang Dipertua, selain dari itu saya juga ingin bangkitkan mengenai sekolah-sekolah Cina dan sekolah-sekolah Tamil di antara sekolah-sekolah kebangsaan, di mana ada masalah kekurangan guru. Ini kerap kali saya dapat satu jawapan tahun dulu di mana mengatakan bahawa ada inisiatif-inisiatif yang tertentu yang sedang dibuat oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini. Soalan saya adalah apakah yang terlibat, apakah kekurangan guru-guru di sekolah-sekolah Tamil dan Cina sangat teruk, dan ada keadaan di mana di beberapa sekolah dikatakan bukan saja kekurangan guru tetapi kekurangan bilik darjah pun. Dan ini ada satu perkara yang dibercam di Ipoh, di mana satu sekolah Cina di setiap darjah di sekolah Cina itu dibercam sekurang-kurangnya 55 murid, dan lagi ramai yang ingin membelajar di sekolah tersebut tetapi tidak ada tempat untuk melanjutkan pelajaran. Mereka terpaksa pergi ke sekolah-sekolah lain, dan di Bercam ada tempat yang telah dikaskan, lagi satu tempat telah dikaskan untuk membina sekolah. Saya pun ada bangkitkan perkara ini dengan kerajaan. Kerajaan mengatakan bahawa tidak perlu pada masa ini, walaupun di tempat tersebut nampaknya ada ramai murid yang ingin mempelajari bahasa Cina dan perlukan satu sekolah yang baru dibina. Kalau tidak, sekurang-kurangnya kerajaan, saya ada menulis surat kepada kerajaan, sekurang-kurangnya kerajaan boleh membenarkan, memberi satu lesen kepada pembinaan sekolah tersebut. Kita dapat sumbangan dari orang ramai untuk membina sekolah tersebut, dan itu boleh dijalankan. Itu pun kerajaan tidak ingin memberi di kawasan Bercam. Saya harap ia dapat diteliti balik oleh kerajaan supaya tindakan susulan dapat diambil. Dan di sekolah-sekolah Tamil, Datuk Yang Dipertua, tahun dulu kerajaan ada kata allocation lebih dari 15 juta telah dibuat, 100 juta lebih telah dibuat untuk membaiki sekolah-sekolah Tamil. Sebenarnya sebelum pilihan raya 2008, Presiden MIC mengatakan bahawa 15 sekolah baru Tamil akan dibina. Dan nampaknya sejak tahun 2008, satu sekolah baru Tamil pun tidak dibina. Di Johor ada 2, di Johor dan di Negeri Sembilan. Ada sekolah-sekolah Tamil beroperasi di kedai-kedai, di mana kerana sekolah-sekolah itu dalam keadaan yang tenat, yang teruk, yang tidak dapat menjadi satu tempat di mana anak-anak kita boleh pergi ke melanjutkan pelajaran di sana. Dan di kedai-kedai tersebut dijanjikan bahawa sekolah-sekolah ini untuk sementara waktu saja akan berada di kedai-kedai. Selepas itu akan di sekolah baru akan dibina. Di Negeri Sembilan saya difahamkan lebih dari 5 tahun, dan sekolah itu masih beroperasi di kedai. Dan adakah keadaan ini patut dilanjutkan? Bukankah ini satu perkara yang sangat mustahak, di mana kerajaan boleh mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini? Kenapa kerajaan enggan? Di sini pun nampaknya tidak ada political will, dan kita semua tahu bahawa ini adalah kegagalan MIC, dan kita mahu tahu bilakah masalah-masalah ini dapat diatasi. Dan perkara yang berkaitan, Datuk Yang Dipertua, adalah guru-guru. Dan di Universiti Malaya, di mana Ketua Jabatan Pendidikan India sekarang bukan lagi seorang India, dan telah beri peluang kepada bangsa lain, kita tidak ada bantahan. Tetapi bila seorang bukan India, bukan Tamil yang jadi ketua Dean pada section tersebut, dia patut fasih dalam bahasa Tamil. Ini adalah satu perkara yang perlu difikirkan sebelum perlantikan debat. Dan kenapa perkara itu boleh jadi, saya pun hairan bahawa seorang ketua jabatan tetapi dalam linguistik, tetapi dia tidak tahu langsung dalam bercakap dalam bahasa Tamil, tidak tahu dalam culture mereka, tetapi perlantikan dibuat. Dan ini adalah satu perkara yang macam kurang senang hati kepada masyarakat India, dan tindakan perlu diambil untuk mengatasi masalah ini. Dan ini perkara bukan satu perkara yang baru.
kerap kali telah dibangkitkan ya, di Parlimen, tetapi nampaknya tidak ada kerajaan macam tidak peduli pada keadaan sedemikian. Akhir sekali, Dato' yang betul, ini ikan kalapia. Saya hairan, betul. Lebih kurang 1 minggu dulu saya dapat aduan dari kawasan saya. Saya pergi ke kawasan di mana dapat aduan tersebut. Saya hairan di negara ini bahawa ikan kalapia, background ikan kalapia boleh dapati di semua kedai-kedai makanan. Ya, ada 2 jenis, Yang Amat. Jenis ikan kalapia. Ya, ikan kalapia hitam dan merah. Yang mana satu? I didn't see it. Saya rasa itu mungkin hitam lah. Yang merah itu lebih expensive, lebih mahal. Saya hairan. Di kebanyakan indah water pond, di sana mereka membelah ikan kalapia. Saya heran. Hari itu bila saya pergi ke tempat tersebut, saya rasa dari latar belakang dari apa yang saya dengar, ada 2 grup yang lawan dan mereka bubur racun, dan lebih kurang saya hairan, lebih kurang 50,000 ikan mati di sana. Dan aduan oleh pengundi-pengundi di sana adalah kerana Indah Water tidak membersihkan ikan-ikan tersebut. Tetapi itu hal yang lain. Yang mustahil saya hairan bahawa di negara ini, dan saya percaya bahawa banyak tempat-tempat Indah Water ini adalah tempat di mana ikan-ikan ini dibelah dan dijual selepas itu. Saya selepas hari itu saya tak mau makan ikan kalapia langsung, kerana saya rasa ada disease yang berkaitan dengan itu, dan saya hairan macam mana Jabatan Pertanian tidak tahu mengenai perkara itu. Apakah kawal selia mengenai perkara tersebut, dan adakah kerajaan memberi galakan untuk orang-orang membela ikan di Indah Water Pond sedemikian. Dan setakat ini apakah saya difahamkan oleh penghuni-penghuni di sana mengatakan bahawa setiap 1,5 bulan ada orang yang akan mari dengan lori dan semua ambil ikan-ikan itu untuk dijual ke mereka tidak tahu di mana ikan. Ikan-ikan. Jadi saya khawatir ini mungkin akan membawa disease kepada masyarakat di Malaysia. Saya harap Indah Water Consortium dan kementerian akan menyiasat mengenai perkara tersebut dan ambil tindakan susulan. Terima kasih.